Baik, kita pergi kepada poin yang ketiga dalam mencari ciri-ciri calon suami dan isteri yang sesuai dengan kita. Okey, nombor tiga ini saya nak letakkan poin tentang latar belakang pendidikan. Okey, baik. Kita berada di tahun 2024. Jadi kita berada di era yang mana latar belakang pendidikan itu penting sebab kita perlukan sijil untuk bekerja. Paling tidak sijil pelajaran Malaysia SPM itu kena ada. Paling-paling tidak, sekurang-kurangnya boleh mohon kerja dengan mudah sebab kita punya orang kata akademik kita diiktiraf oleh pihak kerajaan sebab kita dalam Malaysia. Jadi kita perlukan benda itulah ataupun SPMV Sijil Pelajaran Malaysia Vokasional. Jadi benda tu kena ada. Sebab ni saya nak masukkan sikit lah. Macam dulu Menteri Pelajaran arwah Tun Hussein On, dia selalu tekankan untuk orang Malaysia ini menguasai sains, matematik, teknologi. Jadi benda tu sekarang ni kita dah nampak hasilnya. Banyak anak-anak tempatan kita boleh bekerja dalam syarikat multinational company, MNC kan. Jadi itu satu yang boleh kita banggakan lah untuk rakyat Malaysia kita sendiri. Jadi latar belakang pendidikan ni kenapa? Sebab kita nak juga mencari yang sekufu dengan kita, yang sama taraf dalam pendidikan, sama taraf dalam pemahaman kita. Jadi penting. Jadi itulah kena berbincang dengan pasangan tentang bagaimana kita nak menghormati antara satu sama lain. Andai kata si suami ada ijazah sarjana muda, isteri pula ada sarjana. Sarjana ni master lah bahasa Inggeris dia. Jadi yang penting tu bila kita faham agama, kita akan dapat menghormati. Isteri akan hormat pada suami dan suami hormat pada isteri juga. Sebab bila bercakap tentang pendapatan ni, zaman sekarang ni kadang-kadang orang yang ada diploma pun boleh buat gaji yang lagi besar daripada orang yang ada degree ataupun master. Jadi itu bergantung pada kemahiran kita. Kemahiran kita itulah yang syarikat beli. Jadi sekarang ni anda fikirkanlah, sebab kadang-kadang ada manusia lelaki atau perempuan yang dia tak kisah pun pasangan dia ada latar belakang pendidikan yang macam mana. Yang penting setia dengan dia, yang penting boleh hidup bersama, susah senang sama-sama. Itu kebanyakan pasangan yang adalah. Cumanya kita kena jaga kepercayaan yang dia bagi dekat kita tu. Dia dah boleh hormat kita, terima kita seadanya dekat mana kita berada tu. Jaga dia punya kepercayaan tu. Itu yang penting. Baik, kita akan bagi kepada nombor 4. Jom. Okey, kita sudah berada di poin yang terakhir. Nombor 4 ini agak terbuka sikit dan boleh dicabar oleh mana-mana pendapat sebab nombor 4 ini pilihan kita. Macam yang saya pernah sebut tadi, kita tak akan dapat pasangan yang sempurna. Tapi benda itu bukan bermaksud pada pasangan kita sahajalah, pada keluarga dia sekali. Kadang-kadang kita mungkin akan lebih kenal pasangan kita ni daripada latar belakang keluarga yang bermasalah. Bermasalah ini ianya mungkin boleh mengganggu kita punya kerjaya di masa hadapan ataupun kehidupan kita di masa hadapan. Andai kata kita ini tidak boleh bersabar dan kalau boleh elakkan sebab kadang-kadang ada isu yang bila kita berkenalan dengan keluarga seseorang, adik-beradik dia kaki hutang dengan ahlong, mungkin
tidak bekerja walaupun sudah lelaki yang umur 20 lebih, 25 ke atas, tak nak bekerja, nak duduk di rumah sahaja. Lepas itu mungkin na'udzubillah ada yang kita kenal adik-beradik ataupun saudara maranya yang terdekat ambil dadah. Na'udzubillah. Kita memang minta sangat jauh-jauh benda-benda yang seperti itu sebab benda itu mungkin boleh mengganggu kita punya kehidupan di masa akan datang. Lagi-lagi jenis yang kalau suka berhutang, tutup hutang, mungkin dia akan pinjam, nanti tiba-tiba dia minta kita bayarkan. Tapi kita kena bijak lah. Kita dengan isteri, dengan suami kena jelas bagi tahu dia, okey, ada limit, ada batasan yang mana kita boleh tolong, mana yang kita tak boleh tolong. Jadi selebihnya serahkan pada pihak berkuasa. Saya tahu benda ni tak senang, tidak mudah sebab bila kita berkahwin dengan pasangan kita, kita telah bersatu dengan keluarga dia sekali. Jadi benda ini susahlah nak cakap. Orang yang sudah berkahwin saja fahamlah. Tapi ingat, ada batasan. Jangan berlebihan. Okey? Mungkin kita akan dipulaukan, kita akan dimarahi, mereka terasa hati dengan kita, tapi mereka kena tahulah kita pun ada keluarga kita. Sebab itu bila saya cadangkan, bila ada naik pangkat, naik gaji, jangan terlalu nak cerita dengan orang. Jangan terlalu nak masuk dalam media sosial. Hati-hatilah. Okey, sebab hidup ini sentiasa ada orang yang dengki dengan kita. Jadi kita hati-hati dalam apa yang kita kongsikan. Ini untuk peringatan untuk diri saya jugalah. Jadi bila bercakap pasal keluarga ni, ialah kita yang akan bersama dengan isteri itu sepanjang hayat. Selagi mana masih dia hidup, kita hidup. Jadi pilihlah yang sebaiknya, yang buat solat istikharah, minta pendapat orang tua dan banyakkan istighfar lah dalam mencari jodoh ni. Saya di sini cuma berkongsikan pendapat dan pengalaman. Walaupun saya belum kahwin, tapi tak salah untuk saya kongsikan semua ni. Sebabnya saya dah belajar dari kisah-kisah yang sebenar dan yang penting ambil apa yang saya katakan ya. Okey. Assalamualaikum. Bye.